Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 16 Mac 2023. Sebentar sahaja lagi, siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Al-A'raf ayat 31 hingga 33 yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Misi Bantuan Banjir Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah dan kunjungan hormat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah ke Majlis Agama Islam Negeri Johor. Diikuti serahan 2 buah rumah zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Seterusnya, berita penyerahan zakat perniagaan oleh Syarikat Telekom Malaysia Berhad kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disempurnakan di kediaman rasmi Menteri Besar Johor. Diikuti berita pemindahan Rumah Asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor ke kediaman yang baru. Rangkuman berita diteruskan dengan berita program Dapur Asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Pontian yang mana kami bawakan 20 orang pekerja pembersihan dan tukang kebun sekolah berbelanja di daerah Pontian. Seterusnya, pelancaran mesin kios zakat dan bus kaunter penerangan Majlis Agama Islam Negeri Johor di lapangan tembak antarabangsa Senai. Rangkuman berita diakhiri dengan Bulan Syakna Jiran Majlis Agama Islam Negeri Johor dan promosi fidyah bagi kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1444 Hijrah. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bikisan hati sempena Bulan Syakna Jiran Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah binti Abu Bakar, Amin Baitul Mal Daerah Pontian. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Maish bantu, Asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Najih Hazalani, Khamis 16 Mac 2023. Terus ke rangkuman berita.
Isnin 13 Mac 2023, Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman telah hadir ke Batu Pahat Johor dengan membawakan sumbangan barangan keperluan untuk mereka yang terkesan dengan bencana banjir. Antara barangan keperluan yang disumbangkan ialah 12,000 kampit beras beserta 1 lori barangan keperluan asas seperti kicap, sos, air mineral dan lain-lain. Majlis Agama Islam Negeri Johor mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman. Sumbangan disampaikan oleh Datuk Syekh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah dan diterima oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Hadir sama Yang Berhormat Datuk Zulkarnain Haji Kamisan, Atun Seri Medan, Tuan Haji Ismail Haji Abu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Aziz Chupri, Ketua Cawangan Bencana Operasi APM Negeri Johor, Tuan Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zain, Pegawai Sekretariat APM Negeri Kedah dan Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Batu Pahat, Ustaz Siddiq Mahidin Kuti. Hari berikutnya, Datuk Syekh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah telah membuat kunjungan hormat ke Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor. Hadir sama Ketua Pegawai Teknologi Maklumat TS Zulkifli bin Abu Bakar, Ketua Pegawai Strategi Encik Muhammad Faiz bin Husin Syukri, Pegawai Haskanan TS Muhammad Nurhaizat Naim. Semoga Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman akan sentiasa menjalin kolaborasi yang baik bersama. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Daerah Mersing telah menyerahkan 4 buah rumah zakat kepada asnaf yang bertempat di Kampung Semayir, Kampung Belukar Juling, Penyabung dan Tenglu Laut. Hadir menyerahkan kunci Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Mersing, Ustaz Syafiq Said. Hadir sama Wakil Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sendiran Berhad, Pejabat Daerah Mersing dan Ketua Kampung. Sementara itu, satu serahan zakat perniagaan oleh Syarikat Telekom Malaysia Berhad telah disempurnakan di kediaman rasmi Menteri Besar Johor. Serahan zakat tersebut adalah sebanyak RM309,855 yang telah diserahkan oleh Syarikat Telekom Malaysia Berhad dan diterima oleh Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan Sulaiman Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Telekom Malaysia Datuk Imri Mohtar, Penolong Pengarah Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor Ustaz Muhammad Syafi'i Mustafa, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor dan pegawai dari Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Sementara itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah memindahkan sebuah keluarga iaitu seorang bapa kepada 4 orang anak ke kediaman yang baru. InsyaAllah, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menyediakan kediaman yang lebih selesa buat mereka. Alhamdulillah, semua barangan dan perabot telah dipindahkan dengan bantuan dari pasukan Brigade Ansar Majlis Agama Islam Negeri Johor. Semoga sedikit sebanyak dapat mengukir senyuman pada wajah anak-anak. Program Dapur Asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor yang dijalankan di setiap daerah pada kali ini di daerah Pontian telah membawakan 20 orang pekerja pembersihan dan tukang kebun sekolah berbelanja barangan keperluan di Pasar Raya berdekatan di daerah Benut Pontian. Alhamdulillah, bermacam-macam barangan yang dipilih mengikut keperluan masing-masing. Ada yang memilih barangan basah dan ada juga yang memilih barangan kering. Semoga sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Hadir sama Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Pontian Ustazah Aisyah Abu Bakar. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah melancarkan 1 mesin kios zakat yang bertempat di lapangan terbang antarabangsa Senai bersebelahan dengan kios mesin ATM. Mesin kios zakat ini dilancarkan adalah bagi memudahkan individu-individu yang berada dalam lapangan terbang antarabangsa Senai untuk menunaikan zakat pada bila-bila masa. Kios ini menyediakan khidmat pembayaran zakat secara tunai atau tanpa tunai. InsyaAllah, Majlis Agama Islam Negeri Johor akan menyediakan lebih banyak lagi kemudahan seperti ini pada masa akan datang.
Selain daripada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor juga telah menyediakan booth bagi kaunter penerangan Majlis Agama Islam di lapangan terbang antarabangsa Senai yang beroperasi di sana selama 3 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami berada di Senai International Airport. Jadi insya-Allah untuk makluman semua, kami daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor insya-Allah akan ada di sini sehingga pada pertengahan bulan 4 nanti. Insya-Allah perkhidmatan yang disediakan sini adalah berkaitan dengan hebahan khusus zakat Baitulmal dan wakaf. Jadi insya-Allah lokasi kami berada di berdekatan dengan Al Ihsan dan juga Old Town White Coffee. Jadi insya-Allah yang berdekatan, kalau nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan zakat, Baitulmal dan wakaf, boleh jumpa kami di sini insya-Allah sehingga pertengahan bulan April nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpisah, Majlis Agama Islam Negeri Johor masih meneruskan bulan Cakna Jiran. Oleh itu, jom kita ambil tahu jiran-jiran di sekeliling kita. Jika ada di kalangan mereka yang memerlukan bantuan, boleh bantu membuat aduan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor secara online di Google Form. InsyaAllah, Majlis Agama Islam Negeri Johor akan membantu. Di samping itu, sudahkah anda menyemak bayaran fidyah anda? Jom kita semak bagi menyempurnakan fidyah. Semakan, kiraan dan bayaran boleh dibuat di kaunter Majlis Agama Islam Negeri Johor yang berhampiran atau secara atas talian di laman sesawang epayment.maish.gov.my atau boleh muat turun aplikasi e-fidyah di Google Play Store atau di mana-mana platform yang tersedia. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana setia bersama kami di Maish TV. Maish bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya Aisyah binti Abu Bakar sebagai Amin Baitulmal Majlis Agama Islam Daerah Pontian. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Islam menuntut kita, mengajar kita bukan sahaja menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bahkan kita perlu menjaga hubungan kita dengan sesama manusia agar kehidupan kita lebih harmoni dan sejahtera. Tuan-puan, jiran adalah insan ataupun seseorang yang terdekat dengan kediaman kita. Maka dalam agama Islam sangat menuntut agar kita berlaku baik dengan jiran kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar. Seringkali Jibril alaihi salam mengingatiku, berpesan kepadaku tentang jiran, hatta zanantu annahu sayuwarithahu, sehingga aku menyangka jiran akan mewarisi pusakaku. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hakikatnya jiran tidak termasuk dalam senarai ahli keluarga yang berhak mewarisi harta seseorang apabila seseorang meninggal dunia. Namun apabila kita lihat hadis tadi, pesanan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedudukan jiran amat penting dalam kehidupan seharian kita. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sini saya ingin kongsikan 4 tips adab berlaku baik kepada jiran. Yang pertama, jangan menyakiti hati jiran. Seperti mana kita perlu sedaya upaya mengelakkan perbuatan yang boleh menyakiti hati jiran. Contoh, membuang sampah di kawasan rumah jiran. Yang kedua, meletakkan kenderaan di hadapan rumahnya tanpa izin dan sebagainya. Malah mengeluarkan kata-kata kesat juga adalah salah satu yang menyakiti hati jiran. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya telah datang kepada Rasulullah seorang lelaki mengatakan ada seseorang perempuan yang terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan puasanya, terkenal dengan sedekahnya, tetapi dia sering kali menyakiti hati jirannya dengan lidahnya. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada kebaikan baginya dan dia akan masuk ke neraka. Hadis riwayat Ahmad.
Yang kedua, memberi hadiah kepada jiran. Memberi hadiah kepada jiran adalah satu perbuatan yang boleh mengeratkan silaturahim antara jiran. Apabila kita beri hadiah kepada jiran kita, sudah tentu jiran kita akan gembira dengan pemberian kita. Yang ketiga, jangan sesekali menghina pemberian jiran. Apabila kita menerima satu pemberian daripada jiran kita, jika tidak menebati cita rasa kita, maka kita hendaklah menerima dengan hati yang terbuka. Kerana apabila jiran kita memberi kita satu hadiah ataupun pemberian, itu menandakan seseorang ingat kepada kita. Yang keempat, berusaha membantu jiran atas keperluannya. Islam sangat menuntut untuk kita mengambil berat terhadap jiran-jiran kita, terutama apabila jiran kita mengalami kesusahan. Jadinya, bersempena dengan bulan Cakna Jiran ini yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, seharusnya kita menyokong supaya kita membantu jiran-jiran, terutamanya yang mengalami kesusahan. Semoga kita menjadi jiran yang berlaku baik terhadap jiran kita. Diharapkan perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.